A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tangan kita macam ni ready. Bukan angkat senjata. Kita nak bertakbir. Takbir, Allahu Akbar. Sekarang kita lebih kuat daripada yang pertama. Takbir, Allahu Akbar. Sekarang yang paling kuat daripada hati. Dan cuba bayangkan ketika mengucapkan takbir ini, kita mengucapkan di hadapan musuh kita iaitu Zionis. Cuba bayangkan ketika itu mesti kita nak lepaskan suara sekuat-kuatnya, nak beritahu bahawa Allah Maha Berkuasa. Allah bakal memusnahkan mereka, memusnahkan kamu. Allah bakal meruntuhkan kamu, melenyapkan kamu. Dan kita menyebutkan kalimah Allahu Akbar ini dengan yakin, dengan kuat, dengan hati, dengan sepenuh rasa, insya-Allah. Walaupun ucapan kita sebentar nanti sekali ni ready ni, walaupun bergema di sini sahaja, tetapi percayalah kalau kita menyebutnya daripada hati, ia boleh menembusi ke langit. Allah ambil kira ucapan kita ini sebagai salah satu tanda kecintaan dan kita berjuang bersama-sama dengan umat Islam, wanita-wanita di Palestin dan seluruh mujahidin di sana. Insya-Allah ready, duduk tegak lagi. Okey, yang ni paling kuat insya-Allah. Bismillah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Masya-Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, kalimah takbir Allahu Akbar ini sebenarnya kalimah yang memang Rasulullah sangat cintai. Dan ketika Rasulullah nak meningkatkan semangat, nak menaikkan semangat pejuang, itulah kalimah yang akan disebutkan oleh para sahabat, yang akan disebutkan oleh Nabi SAW, supaya dengan kalimah yang hebat itu, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang berkuasa. Semoga dengan kalimah itu sebenarnya ia menggegarkan diri kita, ia membangunkan apa yang sedang lena dalam diri kita, apa yang sedang leka, yang kita rasa selesa. Sebenarnya kalimah Allahu Akbar sebelum menggurungkan musuh, menggurungkan dulu musuh yang ada di dalam diri kita, menggurungkan dulu nafsu kita dan syaitan yang berada bersama dengan kita. Subhanallah. Kemudian apabila seluruh dunia hari ini melihat kalimah laungan takbir, muslimat sekalian, bayangkan yang sekiranya kita berada, kita perempuan, tak ada lelaki, semua perempuan. Lepas tu kita berada di hadapan musuh. Jika benar-benar situasi itu berlaku, dan tak mustahil berlaku bila Dajjal keluar, agak-agak apakah perkataan kita tak ada senjata dan kita tak boleh nak lari? Apakah perkataan yang membuatkan kita masih boleh teguh berdiri ketika itu? Ya, kalimah Allahu Akbar. Walaupun mungkin masa tu kita sedang memeluk anak kita, bayi kita, dan kita sedang berhadapan dengan senapan yang ditunjukkan, tidak ada kalimah lain yang boleh menguatkan semangat dan nekat kita untuk syahid melainkan kalimah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita akan kuat memegang tangan anak kita. Saya ada melihat, mungkin ada siapa yang lihat juga satu satu filem pendek, satu dokumentari yang bertajuk Born in Gaza. Cuba cari dokumentari itu, Born in Gaza. Saya tak silap saya yang buat dokumentari itu Itali ke, maksudnya bukan Amerika tetapi bahasa Spanyol atau Itali, macam itulah producer dia. Tak tahu macam mana mereka boleh buat, dan mereka pergi merakam bagaimana situasi anak-anak di Gaza. Siap boleh buat rakaman dan mereka boleh bercerita apa yang berlaku, kezaliman, kekejaman. Dan saya ulang berapa kali saya tengok, dan setiap kali itu saya menangis bagaimana kanak-kanak Gaza bila bercerita, dia tinggal seorang diri, dah tak ada ibu, tak ada ayah, tak ada beradik, kanak-kanak umur 6 tahun. Nanti saya akan ceritakan kalau sempat. Siapa ada tengok? Subhanallah. Siapa yang pernah tengok ni, yang cerita pada hari Nakbah Palestin, yang dibuat filem tu?
Siapa nama? Dia watak nama seorang wanita, seorang remaja. Apa nama? Farha. Ya, siapa pernah tengok filem Farha tu? Siapa tak pernah, tolong cari. Sekarang ni dekat Netflix pun ada. Cari Farha. Farha tu kisah yang digambarkan apa yang berlaku ketika peristiwa Nakbah. Yang saya cerita gambaran tadi, apabila datang tentera Israel ni, tentera Zionis ni, supaya mengosongkan lebih 500 bandar. Lebih 500 bandar kecil ataupun termasuk kampung. Yang mana ketika itu dengan tenang, dengan aman, dengan damai, mereka ini dengan keluarga boleh belajar apa semua dalam situasi yang cukup sebelengkap. Bukannya di tanah yang kosong, bukan seperti yang mereka katakan bahawa itu tanah yang gersang dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba pada 1948 kita tahu pada bulan Mei yang bersejarah itu, lalu datanglah tentera supaya mereka mengosongkan dan memberi amaran kepada sesiapa yang tidak mengosongkan rumah akan dibunuh, akan diseksa. Maka mereka pun bertimpadanlah keluar sebab ada yang tidak percaya bahawa mereka akan dibunuh. Dan mereka mula keluar daripada rumah dengan membawa apa? Dengan membawa geran, dengan membawa kunci rumah dan membawa semua bukti bahawa rumah itu rumah mereka. Apa yang mereka faham, perintah supaya keluar daripada rumah adalah perintah sementara, perintah sekejap. Sebab apa? Nak berpindah daripada kawasan kurang selamat sebab nak berlaku perang, nak berpindah sekejap sahaja ke tempat-tempat perlindungan. Jadi itu yang mereka faham. Mereka tak bawa barang apa-apa. Mereka bawa ke pulang mungkin untuk 2-3 hari. Mereka jangkakan bila dah selesai mereka akan kembali semula. Jadi mereka tutup kunci pintu rumah, mereka tinggalkan dengan bersih, dengan apa, sebab nanti nak balik semula. Macam banjir, pergi penginapan sementara, nanti nak balik semula. Tapi mereka tak tahu rupanya itulah kali terakhir mereka melihat dan meninggalkan segala kenangan dan segala apa yang diusahakan. Dan bagi mereka yang tidak mahu meninggalkan, dan mereka tahu apa yang berlaku sebenarnya, ada satu keluarga, seorang wanita sedang mengandung sarat. Jadi suami tak boleh nak bawa jauh, ada anak perempuan, sebab itu daripada kisah benar. Lepas tu ada kanak-kanak lelaki, 2 beradik, mungkin dalam 10 tahun, 8 tahun. Kemudian suami ni bawa isteri dalam keadaan rumah ke rumah, menyembunyi. Lepas tu, namun wanita ini pun melahirkan. Melahirkan, tak dapat nak disembunyikan lagi sebab suara baby. Bila dengar suara baby, lalu terus datang tentera Israel, suruh satu keluarga berdiri dan mereka tembak terus di hadapan Farha. Mereka tak tahu, Farha ini kisah benar, watak benar. Ini adalah based on true story. Jadi Farha ketika itu dikurung oleh ayahnya untuk menyelamatkan dirinya. Dan tentera tak tahu yang Farha berada di bawah kurungan tersebut. Dan melalui lubang Farha melihat bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang ayah, bagaimana 2 orang kanak-kanak. Dan ibu ni memegang bayi yang baru saja dia lahirkan beberapa minit sebelum datangnya tentera. Lalu tentera Israel, tentera Zionis yang muda, diminta untuk menembak hidup-hidup dalam keadaan berdiri. Dan itulah kekuatan mereka dengan kalimah Allahu Akbar. Bayangkan ya muslimat, kadang kita boleh menghadapi ketakutan yang teramat untuk diri kita, tapi ramai ibu tak boleh nak lalui bila melihat ada bayi. Bagaimana dengan anak kecil? Tetapi sesungguhnya kalimah Allahu Akbar itu adalah kalimah yang sangat luar biasa. Kalimah yang telah diturunkan, diwasiatkan oleh Nabi kita daripada zaman ke zaman, daripada mujahidin ke mujahidin. Dan kita tahu Baitul Maqdis setelah beribu tahun ditawan oleh Rom, oleh Parsi, kuasa besar dunia yang bukan Islam. Akhirnya ditawan kembali. Yang pertama Fathul Baitul Maqdis, iaitu pada ketika zaman pemerintahan Saidina Umar radhiyallahu anhu. Itu pun ada kisah yang sangat unik. Muslimat sekalian, Masya Allah, minta maaf sebab saya terus mula dengan takbir tadi dan saya tidak memberi salam. Saya dah beri salam, kemudian takbir. Saya belum salutasi. Terima kasih pada penganjur Datuk Hajah Rozana yang sangat semangat. Saya tahu Datuk memang ada persembahan dia sikit. Dia ada, kadang hari tu ada puisi, ada apa, sebab Datuk mesti nak ambil part juga. Itu sangat bagus sebenarnya. Ya, sebab apa? Di situlah kita akan rasa kesungguhan. Bukan hanya menganjurkan tetapi nak buat sesuatu dan nak memberi.
taklim saya. Majlis taklim. Sebab ini majlis taklim Datuk, dan akhirnya saya sampai. Datuk dah banyak kali ajak datang ke rumah, Masya Allah. Moga Allah rahmati rumah ini, berkati dunia dan akhirat. Seterusnya kita ada bersama Datin Sri Syamsidah. Subhanallah, terima kasih. Ya, Datuk sebagai pengasas My Infak Ihsan dan juga Baitul Ar-Rahman. Masya Allah, moga rahmat Allah sentiasa subur. Datuk-datuk, Datin Seri, Datuk Seri, semualah yang ada, Tiang Seri, nenek, kan, Datuk, nenek mesti semua ada. Puan-puan, muslimat sekalian, Masya Allah. Dan yang turut hadir secara live sekarang, ada perhimpunan aman, tenang tetapi penuh dengan semangat di kalangan para wanita, para pejuang agama Allah, insya-Allah. Okey. Muslimat sekalian, kematian syahid setakat ini 8,000 lebih, hampir 9,000. 2,000 lebih wanita, 2,000 lebih kanak-kanak. Kemudian hospital lebih kurang dalam lebih 20 tak silap. Maaf ya kalau saya silap, mungkin boleh semak balik. Yang totally down. Kemudian lebih 40, lebih banyak lagi pusat-pusat rawatan, sekolah dan banyak lagi tempat yang musnah. Dan ini antara kemusnahan dan kematian yang paling dahsyat selepas peristiwa 1948, peristiwa Nakbah. Peristiwa Nakbah, maksud Nakbah apa? Nakbah itu bermaksud malapetaka besar. Perubahan besar yang berlaku, 500 buah kampung termasuk bandar telah dihapuskan, telah dilupuskan pemilikannya secara paksa. Lalu mereka pun masuk ketika itu 700,000 Palestinian kena keluar dan mencari tempat di luar. Muslimat, saya baru balik daripada Palestin bulan lepas. Maksudnya lebih kurang 3 minggu sebelum berlaku peristiwa ni, ataupun 2 minggu sebelum. Dan mungkin kami adalah antara jemaah yang terakhir, dan tak tahu lagi bila, siapa lagi boleh masuk Palestin. Ketika masuk Palestin, kita melalui apa? Melalui border ataupun ni immigration. Memanglah macam-macam persoalan, macam-macam. Siapa pernah sampai ke Palestin? Baitul Maqdis, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi mungkin saya antara orang yang terakhir lah, orang yang terdekat keluar maksudnya baru saja, fresh sangat. Bila kita melalui immigration, kita dilayan dengan sangat baik. Kita faham bukan semua Yahudi Zionis. Kita faham itu memang benar. Bahkan bila ditanya kepada umat Islam di Palestin, ada tak Yahudi masuk Islam? Ada. Tetapi dirahsiakan. Memang ada yang memeluk Islam. Subhanallah. Zionis ni kita tahu perbezaannya dengan Yahudi dan Israel itu pula apa. Israel pula ada pembahagian-pembahagiannya. Saya tak mahir dalam bidang ni. Cuma yang kita boleh faham, bila kami sampai, tiba dekat immigration tu, kami dilayani dengan sangat baik, dengan ramah, dengan mesra. Tetapi ada di kalangan kita rasa memang dia orang tu berlakon je, dia orang ni sekian-sekian. Tetapi cuba buka mata kita, berapa banyak dah video-video yang tular, race video pendek yang tular di kalangan Yahudi sendiri, di kalangan Yahudi yang menduduki di Palestin sendiri, yang duduk di Jerusalem sendiri. Mereka mempertahankan Palestinian. Mereka menceritakan tentang kebaikan akhlak. Mereka sendiri tidak bersetuju, mereka segi menentang. Ada tengok tak satu video bagaimana Yahudi yang berada di Jerusalem, dia naik di atas van ataupun di atas kenderaan dan dia kibarkan bendera Palestin. Itu bukan semua lakonan, percayalah. Di kalangan mereka ramai sebenarnya bersama dengan Palestin, tetapi di kalangan mereka dikuasai oleh tentera kejam, iaitu Zionis. Subhanallah, semuanya ada hikmah. Allah membuka melalui media sosial, melalui perang cyber, melalui cyber dakwah ini, tersebar bagaimana daripada Yahudi sendiri berkata yang mulia, berkata yang baik dan membuka mata dunia. Kita tengok banyak mana video tahanan-tahanan yang dilepaskan dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat, dalam keadaan mereka menceritakan kembali mereka dilayan baik oleh tentera. Dan semua itu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Dan semua ini sangat indah, sangat berlaku walaupun dengan darah. Walaupun dengan darah yang begitu banyak mengalir. Tetapi cuba lihat sekarang ini, lebih daripada separuh negara di dunia bersama dengan Palestin. Takbir, Allahu Akbar.
lebih daripada separuh. Dunia ni ada berapa buah negara? Lebih daripada separuh menyatakan sokongan pada Palestin, dan sebahagian besar adalah bukan negara Islam. Bahkan kita boleh lihat bagaimana hebatnya pemimpin-pemimpin bukan Islam. Saya cakap pun naik bulu roma. Pemimpin bukan Islam di dewan parlimen mereka, mereka boleh bergaduh, mereka boleh maki hamun sama mereka yang bukan Islam, kerana mereka begitu marah kepada ada di kalangan pemimpin mereka di dalam dewan tersebut yang pro kepada Israel ataupun Amerika. Dah sangat berani. Bahkan kita pelik bagaimana yang bukan Islam lebih berani daripada umat Islam. Dan bagaimana saya tengok satu video yang mana kepada antara negara sekutu Amerika, sekutu mereka ni. Okey, saya lupa sebab banyak sangat video. Bagaimana rakyat dia, bila pemimpin presiden dia lalu, walaupun ada kawalan yang ketat, dia boleh bertempik. Shame on you. Pada tangan kamu ada darah Palestinian. Kami bersama dengan Palestin. Padahal mereka bukan Islam. Mereka tak pakai tudung. Mereka blonde. Mereka ni, tetapi mereka menyambung perjuangan saudara kita di Palestin. Apa yang sedang berlaku hari ini tidak pernah berlaku. Sebenarnya peperangan dah berlaku hampir setiap tahun. Bila bulan Ramadan kita tahu ada serangan berlaku. Bila dengan raya ada serangan. Sebab itu dikatakan intifadah yang berlaku hari ini, peperangan yang berlaku adalah intifadah yang ketiga. Sebab yang pertama, apa maksud intifadah? Kebangkitan. Lepas tu berlaku intifadah yang kedua. Dan sekarang intifadah ini sangat luar biasa. Biasanya intifadah kebangkitan itu berlaku di Gaza ataupun di Palestin. Tetapi unik sekarang, intifadah kebangkitan yang berlaku disahut seluruh dunia. Bukan hanya umat Islam, tetapi juga oleh seluruh manusia yang ada sifat kemanusiaan. Dan sangat unik sebab kali ini kita akan pelik. Orang tak akan bersama dengan orang yang menyerang. Tetapi walaupun kali ini berbeza, yang memulakan ada di pihak mujahidin kita, kerana mereka telah pun lama diserang, telah lama pun dizalimi, akhirnya mereka memulakan. Tetapi dunia tetap bersama dengan mereka yang memulakan. Dan subhanallah, apa yang berlaku? Bukan hanya orang Islam yang bersuara pada hari ini. Remaja, kanak-kanak, semua wanita bersuara, buat video pendek, sebarkan. Masya Allah. Jadi tidak mustahil kemerdekaan ataupun free Palestin benar-benar dekat dan sangat hampir. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Muslimat sekalian, bila saya sampai ke Palestin baru ni, dalam perjalanan, lepas tu kita beri banyak peringatan. Jangan sebut Palestin, sebut Jerusalem saja. Jangan buat itu, jangan buat ini. Saya menitis air mata sebab apa? Saya kata, ini bumi kita sedang dikuasai secara secara politiknya oleh musuh utama kita. Dan bila melangkah masuk, nak masuk ke tembok Baitul Maqdis, kita akan masuk dulu tembok Kota Lama yang sangat indah, yang berusia 1000 tahun. Nak masuk ke tembok tu okey lagi. Kita boleh jalan, kita boleh lihat bagaimana rumah-rumah Palestinian duduk bertingkat-tingkat, ada sekolah apa semua. Dan bila saat kaki saya nak mula melangkah ke tembok yang mana itulah dikatakan tembok seluruhnya adalah Baitul Maqdis, ketika itu kita akan melalui tentera askar mereka. Kita akan melalui tentera Israel yang lengkap senapang, bersenjata, paling kurang 4 orang di setiap pintu. Ada pada waktu-waktu tertentu sampai 6 orang. Kita lalu dan kita senyum. Tetap saya cuma senyum, lepas tu kita tunduk. Dia memang tak akan balas senyum kita. Dan itu etika dia kan sebagai tentera. Cuma saya nak bagi tahu pasal tadi tu. Cerita apa tadi, Dek? Farha tu. Sebenarnya ketika itu dia tunjuk, bila ada tentera yang kejam, dia suruh tentera muda supaya bunuh baby dengan pijak. Sebab baby tu kan baru lahir. Sebab ini kisah benar. Bayi tu kan baru lahir. Lepas tu mak dah kena tembak, ayah dah kena tembak, 2 kakak abang kena tembak. Lepas tu masa tu dia nak tembak baby tu, tapi peluru dah habis. Lepas tu yang senior ni kata, kau selesaikan, suruh pijak dengan boost.
dengan kasut askar tu. Lepas tu, tapi yang dia suruh tu adalah junior, maksudnya tentera muda. Tentera ni cuba berapa kali, tak mampu, tak sanggup. Dia cuba nak buat, dia tak sanggup. Akhirnya apa yang dia buat, dia ambil kain dan dia tutup bayi tu. Tetapi bayi tu mati dalam keadaan menangis, lalu dihurung lalat di hadapan Farah, sebab Farah tak boleh keluar daripada kurungan tu. Dia makan masa berhari-hari. Tengoklah kisah benar itu, cari Farha, itu kisah bagaimana situasi Nakbah, supaya kita boleh nampak jelas gambaran dan tunjuk kepada anak-anak kita ini cerita apa yang berlaku. Itu sebahagian kecil sahaja. Subhanallah. Baik, saya nak kongsikan momen bila saya dapat masuk di dalam tembok Baitul Maqdis. Saya baru faham, rupanya Baitul Maqdis di dalamnya ada 4 buah masjid utama. Dan masjid utamanya bernama Masjid Qibli. Ikut saya, Masjid Qibli. Maksudnya masjid kiblatku. Sebab itu adalah kiblat kita yang pertama. Kita tahu setelah Allah perintahkan solat, kita menghadam ke Baitul Maqdis lebih kurang dalam 3 bulan. Memang itulah kiblat kita sebelum diperintahkan mengalihkan kiblat ke Kaabah. Jadi bila masuk je di dalam Baitul Maqdis, Baitul Maqdis itu keluasannya berapa ekar? Minta maaf, ada siapa yang ingat? Dia beberapa ekar, besar. Dan seluruhnya adalah masjid. Kalaulah Baitul Maqdis itu 10 ekar, 10 ekar itu seluruhnya adalah masjid. Sebab itu bila kita nampak yang ada tembok petak itu, itulah Baitul Maqdis. Itulah masjid Baitul Maqdis. Dan di dalam masjid Baitul Maqdis, maksudnya termasuk tanah, termasuk apa saja di situ pokok. Sebab itu diorang solat semua dekat luar. Itu semua ruang masjid. Bila kita melalui sahaja yang Israel jaga tu, tentera jaga, kita melangkah je masuk tembok, kita dah terus baca doa, masuk masjid. Jadi luas. Dan di dalam Baitul Maqdis ada 4 masjid utama. Yang pertama, Qibli. Ini masjid paling besar. Dan yang kedua yang selalu kita nampak sebagai mercu tanda Baitul Maqdis, itu namanya apa? Sakhra. As-Sakhra. Kita panggil Dome of the Rock. Iaitu di bawah tu bila kita masuk, tengah-tengahnya batu besar yang dikatakan sejarah nak mengikuti Nabi Muhammad ketika Isra, ketika Mi'raj. Tetapi Nabi tak benarkan batu tu ikut, lalu batu tu kekal di situ. Dan kalau kita masuk As-Sakhra itu, Qubbatus Sakhra, kita akan nampak tengahnya memang batu, ruang solat keliling. Dan kita boleh solat di bawah batu tersebut. Dia macam gua. Masya Allah. Saya doakan, sebab apa saya cerita muslimat, kita kena yakin satu hari Palestin akan bebas. Dan seluruh umat Islam di dunia akan bebas memasuki dalam Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis dipenuhi dengan umat Islam. Dan kita akan duduk di sana dengan tenang. Kita akan duduk di sana dengan damai. Kita akan memasukinya dengan air mata, dengan bertakbir. Dan tidak ada lagi penjagaan ataupun halangan. Ketika itu tidak ada lagi tentera yang mengawal seperti hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Takbir. Allahu Akbar. Muslimat, ketika saya solat pertama dalam Qubbatus Sakhra, air mata saya, of course kita akan menangis. Seperti mana kali pertama kita menangis solat di di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram. Tetapi tangisan di Baitul Maqdis sangat luar biasa. Sebab Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dalam keadaan aman. Tapi kita solat di Baitul Maqdis dalam keadaan, boleh ni Dato'? Kita solat di Baitul Maqdis dalam keadaan kita tahu kita solat di tempat yang mana air darah masih mengalir untuk kita dapat solat di situ. Kita solat dalam keadaan saudara kita hidup dalam penuh tekanan. Kemudian bila saya tengok kapet Baitul Maqdis, saya menangis lagi. Sebab kapetnya sangat uzur, sangat lusuh. Kan? Bila kita pergi, saya tertanya-tanya, kenapa kapetnya lusuh, kenapa kapetnya uzur, kenapa tak ada orang Islam yang nak sedekah, kenapa orang Islam tak nak tukar kapet, tak macam Masjid Nabawi, tak macam Masjidil Haram, kapet sentiasa ditukar dalam tempoh tertentu. Saya mula tertanya lagi, dan Allah memang jawab dengan kadar segera. Subhanallah. Kemudian kita tengok binaan di dalamnya banyak rosak, dindingnya tak dibaik pulih, tapi bahagian luarnya cantik. Bahagian luar saja dijaga, itu pun ada sebab. Kalau kita baca kenapa mereka ada sebab kenapa Israel dia buat baik pulih di luar, tetapi di dalam kita tahu masjid tu uzur. Masya Allah.
Bila pergi Masjid Qibli, di bawah Masjid Qibli, tahu tak ada apa? Masjid Qibli besar, tinggi, subhanallah, sama juga di dalamnya sangat sederhana. Di bawah Masjid Qibli ada Masjid Qadim. Subhanallah, bawah tanah betul-betul Masjid Qibli, kita akan turun. Di bawah tu ada masjid bawah tanah, namanya Masjid Qadim, masjid lama. Itu dikatakan masjid yang dibina oleh Nabi Sulaiman AS. Dan di dalam itu ada tiang yang diangkat oleh para jin ketika membina Masjid Qadim. Sebab apa? Memang dibuktikan oleh pakar arkeologi bahawasanya tiang itu bukan dibina macam simen hari ni menghasilkan tiang yang besar. Tiang itu sangat besar, lebih besar daripada pemeluk kita ni. Dan tiang itu berusia beribu tahun dan ia mustahil diangkat walaupun oleh kumpulan ramai manusia. Sebab ia terlalu besar dan terlalu berat. Sebab kita tahu Nabi Sulaiman turut bukan hanya memerintah manusia, tapi dia juga pemerintah dan pemimpin kepada jin. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan, bila saya beri bayangan ni, rasa tak keinginan, kerinduan nak tengok sendiri, nak solat sendiri, nak berada di sana. Perasaan yang sangat luar biasa. Sebab itu kita kena bersama dalam perjuangan membebaskan Palestin. Subhanallah. Kemudian lepas saya keluar daripada Masjid Qibli, kami masuk ke dalam Masjid Marwan. Sebab apa Masjid Marwan ini? Ia ada kaitan dengan Malik bin Marwan. Marwan ni, pemimpin besar ni. Bagaimana Marwan inilah yang menjadi pengasas ataupun yang membuka Masjid Marwan, ataupun lebih dikenali Masjid Marwani. Sebut dengan saya. Masjid Marwani. Masjid Marwani. Masjid Qibli. Masjid Qibli. Masjid Qadim. Masjid Qadim. Qubbatus Sakhra. Qubbatus Sakhra. Inilah 4 yang paling utama yang berada di dalam Baitul Maqdis. Bila saya turun dan masuk ke Masjid Marwani, saya terkejut, dan itulah masjid bawah tanah terbesar di dunia. Ia bukan, kita bayangkan kalau bawah tanah mungkin kecil, mungkin ruang seperti ini, tetapi ia sangat besar. Saya tak tahu berapa besar rumah Datuk Rozana, tetapi dia sangat besar Masjid Marwani. Saya tak tahu keluasannya berapa, mungkin 1 ekar, tak sampai, mungkin 1 ekar. Tetapi ia masjid yang luar biasa, sangat besar, dan penghujungnya adalah mihrab Sayyidatina Maryam. Subhanallah, muslimat. Saya masuk dalam Masjid Marwan, kadang masjid ni ditutup, tapi Allah rezekikan saya masuk. Lepas tu saya menaiki anak tangga, lalu diberitahu, Ustazah, kita sedang menaiki anak tangga untuk ke mihrab Sayyidatina Maryam, tempat yang Sayyidatina Maryam, ibunda kita, sentiasa menerima makanan daripada langit. Tempat ibunda kita diberitahu bahawa dia mengandungkan Nabi Isa Al-Masih. Masya Allah. Sesungguhnya muslimat, tak boleh digambarkan di bumi Palestin itu, di dalam Baitul Maqdis itu sendiri terdapat lebih 30 sejarah Nabi terdahulu. Tanda-tanda kehebatan Islam terlalu banyak di dalam itu. Setiap langkah, oh Ustazah, ini sejarah ini tempat ini, oh ini makam ini, sekian-sekian. Dan Imam Al-Ghazali ada satu maktabah di dalam Baitul Maqdis juga, ada maktabah Imam Al-Ghazali. Di situlah beliau menghabiskan kitab terulung beliau, Bidayatul Hidayah kalau tidak silap. Betul, Bidayatul Hidayah. Ya, menyiapkan kitab yang agung itu di situ. Kerana memilih, walaupun menulis di tempat yang lain, tapi memilih untuk mengkhatam ataupun menyelesaikannya di tempat sebaik-baik tempat. Kita tahu muslimat, Allah memilih Mi'raj sebagai laluan ke langit. Allah memilih Palestin sebagai pintu langit. Allah boleh saja memerintahkan Nabi Muhammad untuk Mi'raj daripada Mekah, direct naik daripada tanah haram, daripada Makkah Al-Mukarramah ataupun daripada Madinah. Sebab itu dikatakan Baitul Maqdis, Palestin ataupun Baitul Maqdis, pintu menuju ke langit, pintu direct ke Mi'raj Sidratul Muntaha. Dan disitulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menjadi imam kepada seluruh para Nabi. Sebab itu daripada bermula Nabi Adam AS, bermula yang secara lebih jelas dan lebih rasmi, iaitu bermula daripada Nabi Ibrahim, yang Allah perintahkan supaya berpindah, membawa isterinya yang pertama, iaitu Sarah. Ke mana? Sarah ke mana? Sarah ke Palestin. Hajar di mana? Di Mekah.
Tapi Sarah diperintahkan Allah bawa ke Palestin. Jadi Nabi Ibrahim duduk di Palestin dan ziarah Siti Hajar yang berada di Mekah. Masya Allah. Dan bermula sejak daripada itulah demi Nabi demi Nabi demi Nabi. Saya nak cerita yang last, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan bisik kan, tapi guna mic bisik. It's okay. Masya Allah. Ketika di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman, dia dah banyak sejarah. Kalau nak cerita sejarah, sebenarnya saya meminta tim sediakan, bermula daripada Nabi Ibrahim sampailah Nabi Muhammad SAW. Apa sejarah berlaku yang berkaitan dengan Palestin. Tapi masa kita sebenarnya dah habis dah pun. Cuma saya nak sebut tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman, kita tahu Allah berikan pembedaraan yang tak pernah diberikan kepada mana-mana Nabi. Kekuasaannya, kehebatannya menguasai binatang, jin, manusia, boleh perintahkan angin. Siap boleh perintah angin. So angin gerak sana, gerak sini. Memang hebat Allah berikan. Dan ketika itu Bani Israel bukan berada di Palestin. Dan kita tahu wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman memang besar. Bukan termasuk Palestin di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi bukan seluruh dunia di bawah Nabi Sulaiman, tidak. Tapi Palestin adalah salah satu wilayah di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Dan sebelum itu, Bani Israel melalui kehidupan yang sangat menyedihkan. Adalah kumpulan yang dibuang. Adalah satu kaum yang selalu ditindas, selalu dianiaya, selalu dizalimi. Lalu apabila mereka meminta dengan Nabi Sulaiman untuk diberikan perlindungan, dan Nabi Sulaiman memberikan. Dan Nabi Sulaiman memberikan satu wilayah kecil di Palestin. Dan ketika itu mereka berterima kasih dan mereka ikuti apa saja syarat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita kena ingat Nabi Sulaiman juga Islam, Nabi Adam juga Islam. Semua Nabi adalah Islam. Semua Islam. Maksudnya Nabi Sulaiman ini memberi peluang kepada Bani Israel untuk berada di wilayah kekuasaannya, salah satu daripada kawasan Palestin. Tetapi selepas Nabi Sulaiman wafat, terus Bani Israel ini bertukar rupa. Mereka menjadi kembali kepada perangai lamanya, kufur dengan nikmat Allah. Mereka pula telah membuat makar ataupun kejahatan, membunuh dan menyeksa dan mengklaim tempat itu adalah tempat mereka. Apa yang mereka lalui, apa yang mereka buat pada hari ini. Dan kalau kita baca sejarah, kita tahu Israel ini berpindah-pindah selalu. Sebab tidak ada bumi dan tidak ada negara dan tidak ada kekuasaan yang mahu menerima mereka. Sebab tercatat sejarah, mereka pergi ke mana-mana, mereka akan buat macam tanah sendiri. Dan mereka akan buat pelbagai perancangan jahat di tempat orang yang beri ihsan kepada mereka menumpang. Dan orang yang terakhir yang memberikan kepada mereka, siapa? Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid adalah pemimpin yang terakhir dalam sistem Khalifah Utsmaniyah. Sultan Abdul Hamid. Sebut Sultan Abdul Hamid. Sebelum tahun 1924. Setelah mereka dianiaya, dizalimi di seluruh dunia, sampai pembunuhan Yahudi ada dalam tempoh beberapa minggu ataupun bulan saja 1 juta di Jerman. Dan berlaku banyak pembunuhan penganiayaan Yahudi. Akhirnya mereka berjumpa dengan Khalifah Sultan Abdul Hamid untuk diminta diberikan sedikit tanah di Palestin. Dan seperti biasa, umat Islam sentiasa baik. Seluruh Nabi sentiasa baik. Umat Islam sentiasa dengan penuh ihsan. Walaupun sejarah sebelum itu telah terbukti mereka akan bunuh orang Islam, mereka akan ambil harta orang Islam. Tetapi begitulah Allah telah memberikan semula jadi kita orang Islam ini. Walaupun sejarah berdarah itu dah berlaku, tetapi tetap juga beri peluang. Subhanallah. Dan yang terakhir 1901, sebelum berlaku 1948, Theodore Herzl. Theodore, cuba sebut dengan saya, Theodore Herzl. Itu adalah pemimpin Zionis yang pertama Persatuan Zionis secara rasmi ditubuhkan pada tahun 1901. Dihantar wakil dulu. Selepas hantar wakil, Sultan Abdul Hamid tak bersetuju. Kemudian dia pergi sendiri dengan sopannya, dengan bersungguhnya, dengan tunduknya, dengan tawaran yang sangat luar biasa. Dia tawarkan apa kepada Sultan Abdul Hamid? Dia tawarkan Universiti Utsmaniyah.
Dan dia tawarkan juga pelupusan hutang jumlah juta pound sterling, ratus juta pound sterling kepada, sebab ada khalifah berhutang sekian-sekian. Dia kata akan lupus dan akan diberikan macam-macam. Kemudian apa jawapan Sultan Abdul Hamid? Sekiranya kamu ingin membeli tanah, walaupun sedikit tanah bumi Palestin, bukannya keseluruhan, kamu nak beli sejengkal, kamu nak beli sedikit, walaupun maksudnya nak, okey, sedikit apa pun kamu nak beli, bayarannya adalah seluruh darah umat Islam. Itu kata-kata Sultan Abdul Hamid yang sangat tegas. Maksudnya apatah lagi dia nak beli jumlah yang besar. Kamu nak beli sikit pun kamu perlu berhadapan dengan seluruh umat Islam, kerana ini adalah tanah ataupun bumi umat Islam. Masya Allah. Jadi muslimat sekalian, azan asar, ramai bawa Bilal dalam handbag ya. Saya boleh teruskan ya? InsyaAllah lebih kurang dalam 5 minit, 10 minit. Sekarang pukul berapa? 4.19. Saya diberi masa 4.30-an. Boleh ya? 4.30 insyaAllah. Okey. Jadi sekarang muslimat, apa yang boleh kita buat? Dah cukup ke apa yang kita buat? Perempuan ada kuasa apa? Yes, doa. Doa tu kuasa yang sama. Lelaki pun ada kuasa doa. Antara kita dengan suami, apa kuasa yang lebih daripada suami? Emosi, okey. Okey, kuasa membeli, kuasa lebih kuat suami ke kita? Oh, itu kuasa kita. Suami kita tak akan kalah dengan kita. Kita sentiasa ada helah. Kalau kita nak beli sesuatu, mesti dapat. Takbir, Allahu Akbar. Kadang suami tak perasan pun, malah berhelah kita tu. Madah berhelah kita tu. Tak tahu dah beli ya. Kita pandai tu. Kuasa membeli sebenarnya besar. Dan bagaimana Israel ataupun Amerika sekutu mereka menggunakan kuasa membeli menyebabkan mereka kuat. Kuasa ketenteraan nombor 1 terkuat di dunia memang Amerika. Jumlah tentera terbesar pun dia, jumlah kereta kebal terbesar pun dia, jumlah jet perang terbesar pun dia, peralatan tercanggih terbesar pun dia. Tetapi sangat mengejutkan, ketenteraan terkuat nombor 3 tak silap ataupun nombor 2 iaitu Pakistan. Negara Islam terkuat, terhebat, terramai dan yang aktif, maksudnya bukan pencen pun, jumlah askar terbesar pun kuat. Bila saya tengok hari itu senarai 10 ketenteraan terkuat dunia, sebahagiannya ada negara Islam. Saya nak tanya muslimat, kekuatan nak beli jentera ni memerlukan kekuatan apa? Duit, kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi. Mampu mempunyai jumlah tentera yang hebat dan besar, mampu mempunyai semua peralatan-peralatan yang canggih ni. Malaysia tak masuk ranking lah. Tetapi tidak bermakna kita lemah. Sebab apa? Kemenangan perang demi perang, daripada permulaan perang yang pertama, perang apa? Perang apa yang pertama? Perang Badar. Lepas tu ke perang Uhud dan seterusnya. Tidak pernah pun tentera Islam besar, tak pernah tentera Islam banyak, dan tak pernah tentera Islam ada peralatan yang hebat dan canggih. Semua kemenangan dah terbukti semua melalui taktikal yang hebat. Contoh perang yang lama, paling lama iaitu perang Uhud tu, yang mana parit tu 30 hari umat Islam perang Khandak. Memang luar biasa. Dan sentiasa umat Islam menang bukan kerana jumlah yang besar, bukan kerana kehebatan alat. Dan ia tidak mustahil berlaku sekarang. Walaupun orang kata memang betul Israel mempunyai ketenteraan yang hebat, jadi sudah tentu yang akan berlawan dengan Israel adalah tentera yang terhebat di dunia. Siapakah mereka? Ya, mujahidin kita berada di sana. Ialah Al-Qassam, Hamas dan sebagainya. Maksudnya muslimat, tentera terhebat yang dikatakan terhebat, paling maju, peralatan paling canggih, betul Israel. Mereka sedang berhadapan dengan tentera terhebat yang dilihat lemah. Tuan-tuan cuba bayangkan Gaza dengan serba kekurangan, tentera kita di sana, dia berlatih kat mana? Dia dapat tak berlatih secara terbuka? Memang tak boleh.
Macam mana mereka boleh pakar tiba-tiba ada terjunan payung? Mereka berlatih kat mana terjunan payung? Pasal macam mana mereka boleh ada cyber trooper yang hebat? Bagaimana mereka mahir sekian-sekian? Mereka berlatih di mana? Saya kalau fikir ni, saya meremang mulu roma. Yang pasti mereka terlatih. Yang pasti memanglah kita sebut pertolongan Allah, tetapi tentera mereka sangat hebat, taktikal, sebab mereka berhadapan dengan sejumlah tentera yang besar, sejumlah kelengkapan ketenteraan yang sangat moden, hebat. Dan kita tahu mustahil nak masuk kereta kebal ke apa-apa ke melalui tembok apa kita panggil? Tembok ni. Ni. Yelah, tembok yang dibuat oleh Israel ni. Ya. Saya nak sebut penjara terbesar di dunia. Kan dia dikawal oleh Israel. So, bayangkan hebatnya ketenteraan kita, pengintip. Kita ni tak segan dah sebut itu tentera kita. Betapa hebatnya, dan mereka boleh menggerungkan pada hari keempat Israel dah minta bantuan Amerika. Hari keempat dah minta bantuan Amerika. Dan mereka yang selama ni memandang rendah, mereka kata mereka boleh kalahkan dalam tempoh berapa minit, berapa jam. Tetapi peperangan hari ini sudah berapa hari? 3 minggu? Saya rasa dah masuk 3 minggu. 7 hari bulan hari ini. Ya, 3 minggu. Bayangkan tentera kita masih bertahan sampai hari ini 3 minggu lebih. Takbir. Allahu Akbar. 3 minggu lebih, yang mana mereka kata mereka ada ketenteraan terhebat, jentera terhebat, dan mereka kata mereka berhadapan dengan tentera terlemah di dunia. Jentera terlemah dengan jumlah tentera Islam kita paling sedikit di dunia, ya. Yang di Gaza tu paling sedikit, ya, dibandingkan seluruh dunia lain, dengan tak ada tempat latihan, tak tahu macam mana mereka berlatih, tak tahu macam mana mereka dapat senapang apa semua, ataupun mereka memang buat sendiri. Memang mereka buat sendiri, bom mereka boleh buat sendiri. Maksudnya ilmu, kecanggihan ataupun kehebatan, wallahu alam, kita tak tahu. Dan yang pasti adalah tentera yang berada di sana adalah sehebat-hebat tentera di dunia. Takbir. Allahu Akbar. Sebab 3 minggu muslimat. 3 minggu wahai mujahidat sekalian, wahai pejuang sekalian. Tentera yang dikatakan terhebat masih tidak boleh mengalahkan. Kita membayangkan sekarang penduduk Palestin, mereka dah nekat habis-habisan. Matilah anak, matilah suami, matilah apapun, hancurlah apapun. Mereka nekat senekat-nekatnya kali ini untuk membebaskan Palestin. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya nak kembali kepada kuasa membeli. Doa ya, solat ya, doa kunut nazilah ya, sedekah ya, betul. Kita hantar infak kita. Tetapi mereka sangat takut dengan peperangan ekonomi. Percayalah, mereka ada 2 je kekuatan. Kekuatan tentera, satu lagi kekuatan ekonomi. Mereka tak takut. Mereka tak takut dengan jumlah besar yang dikutip. Jumlah besar, umat Islam telah menyumbang berapa juta ataupun berapa bilion, sebab dia tahu itu akan habis. Dan ia tidak memberi kesan sedikit pun kepada mereka berapa pun jumlah sedekah. Saya bukan meremehkan sedekah. Sedekah memang kita kena beri. Sebab itu adalah jumlah yang tercepat untuk backup apa yang mereka sedang buat di sana, apa yang mereka perlukan di sana. Tetapi mereka sangat takut apabila berlaku nekat yang kuat, pemboikatan besar-besaran dan konsisten. Dan kali ini kita boikot bukan bermusim, kita boikot selama-lamanya. Muslimat, kali ini kita nekat, kita akan boikot selama-lamanya. Allahu Akbar. Saya ulang lagi sekali dan muslimat ikut. Boikot. 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 Semua produk Israel, Amerika dan sekutunya boikot selama-lamanya. Boikot sampai mati. Boikot
demi Islam, demi Palestin, demi Baitul Maqdis, boikot Israel, Amerika, hidup ekonomi Islam, bangkit peniaga Muslim, bangun peniaga Muslim, buy Muslim first. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Saya sebenarnya memang nak bawa, percayalah, bila saya sebut tentang kuasa membeli ni, ia akan memberi impak yang sangat dahsyat. Kita cek daripada ubat gigi, bau gigi, sabun, shampoo, semua besar kecil kita cek semua. Walaupun suami kata, alah awak tak payah beria sangat, awak tak payahlah bersungguh sangat, saya dah biasa dah dengan shampoo ni, kepala saya tak sesuai dengan shampoo ni. Tak ada, kali ni kita cek. Apa pun, biskut, apa pun semua. Biarlah kalau adik-adik kita nampak kita ni pelik, walaupun kawan kita kata kau ni bersungguh sangat, bermusim je, alah tak ada beri kesan sangat. Kita nak jadi seperti apa? Seperti burung yang menjawab ketika ditanya peristiwa apa? Dibakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Lalu ada seekor burung yang berusaha mengangkat dengan paruhnya air. Berapa je air? Air sangat sedikit. Tak boleh nak padam sikit pun api yang sedang dibesar, yang marak nak bakar Nabi Ibrahim. Tapi apa jawapan burung tersebut? Sesungguhnya apa yang aku lakukan ini untuk aku menjawab di hadapan Allah kelak. Apa yang aku buat? Usaha. Allah tak tanya boikot kamu, apa kesan dia, apa impak dia, apa outcome dia. Allah tak tanya. Tetapi Allah akan tanya apa yang kamu buat. Kamu buat sehabis baik tak? Sedekah, kamu boleh buat lebih baik daripada sedekah. Doa, kamu boleh buat lebih daripada itu. Maka kali ini kita buat sehabis baik. Kita akan buat apa saja yang kita buat. Kita cek apa yang dah sedia ada. Ya, kita tak membazir, kita habiskan atau kita gunakanlah macam mana. Tetapi selepas ini kita akan sorting betul-betul adalah kalau daripada negara yang menyokong Palestin, kita boleh beli. Ada banyak produk di dalam dunia ini yang pro Palestin, kita boleh beli walaupun bukan Islam. Kalau kita tak ada pilihan. Tetapi yang terbaik adalah kita pilih produk Muslim. Walaupun mahal sikit, walaupun kurang sikit kualiti, walaupun kadang-kadang putus. Sebenarnya ujian kita nak guna produk Muslim, kadang-kadang 2 minggu baru stok ada balik. Sebab apa? Kuasa peniaga Muslim pun sangat terhad. Mereka nak order barang mereka sekian-sekian. Lagi-lagi ekonomi sekarang. Dan kebangkitan intifadah yang berlaku hari ini, dia bukan hanya pembebasan penjajahan di Palestin, tetapi percayalah, penjajahan ekonomi Malaysia juga akan dibebaskan. Takbir, Allahu Akbar. Muslimat, kita masih dijajah ekonomi kita, sedar atau tidak? Ini negara umat Islam. Ini adalah bumi tanah Melayu. Ini bukan isu resis ya. Setiap bumi ada peribumi. China ada peribumi dia di tanah besar China. India ada peribumi dia. Ini adalah tanah Melayu. Tetapi ekonomi kita masih dijajah dan dikuasai bukan Melayu, bukan Islam. 80%, 90%. Sebab itu intifadah yang berlaku di Palestin ini, dia memberi juga kebangkitan umat Islam di seluruh dunia. Dan tidak mustahil boikot yang dicetuskan atas dasar solidariti kepada Palestin sebenarnya menjadikan titik tolak dan ketakutan juga kepada gergasi yang menguasai ekonomi di Malaysia. Dan percayalah, yang mengawal ekonomi Malaysia juga sebenarnya daripada Amerika. Takbir, Allahu Akbar. Sebab itu jangan biarkan duit kita, wang kita, kuasa membeli kita menjadi kepada setiap peluru yang menembusi Palestin. Kita tak akan benarkan lagi duit kita menyumbang kepada membeli dan membunuh dan menumpahkan darah Palestin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sebab Allah mengizinkan, Allah mengilhamkan sebaik-baik semangat yang nak dipersetujui kita. Semangat yang kita nak bawa balik. Apa yang kita nak buat next. Sebab kita tak nak datang dalam pertemuan seperti ini, balik kita dapat takbir, balik dapat semangat. Suami kata macam mana, kita tak nampak apa next.
So kita ada 3 senjata kita. Doa, kemudian sedekah, kemudian kuasa pembeli. Dan kuasa pembeli di tangan perempuan. Memang keputusan suami memang tak boleh nak menjawab. Dia mati kutu, kalau bang saya beli ni sebab bla bla bla, awak nak ke peluru yang menembus bla bla, memang dia akan kalah. Jadi kita yang kontrol ekonomi kita adalah bukan Perdana Menteri. Perdana Menteri suami. Kita ada Menteri Kewangan. Jadi kita yang menguruskan. Gitu. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih banyak muslimat. Saya sayang muslimat semua kerana Allah, kerana Rasulullah, sayang semua. Dan sayang kita insya-Allah kerana Allah. Kerana Allah kita sayang, kita rindu. Sebab Allah akan bertanya di akhirat kelak di hadapan seluruh manusia. Allah berfirman di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar, di manakah hamba-hambaku yang saling mengasihi, menyayangi, mencintai keranaku. Jadi walaupun tadi saya segan bila Datuk sebut ramai follower, ramai peminat, ramai yang sekian-sekian, saya tak pernah menganggap siapa-siapa follower saya. Sebab saya tak layak pun untuk ada follower. Saya tak pernah, sebab tu saya tak pernah sebut. Saya selalu sebut sahabat. Kita adalah sahabat seperjuangan. Sebab sahabat boleh tarik menarik ke syurga. Boleh jadi saya sangat memerlukan sahabat semua untuk menarik saya ke syurga. Sebab saya terlalu banyak kesilapan dalam berkata-kata. Sebab saya orang yang selalu dipaksa untuk bercakap. Diminta, saya tahu itu tanggungjawab setelah Allah beri saya anugerah kemampuan boleh bercakap, pandai bercakap. Anugerah ini ada amanah. Sebab itu saya tak tolak. Sebab itu saya pasti buat banyak salah. Jadi anda yang dengar, anda yang lebih banyak beramal. Sebab itu saya memerlukan anda untuk tarik saya ke syurga. Mudah-mudahan di akhirat kelak bila Allah bertanya, di manakah hamba-hambaku yang saling mencintai keranaku? Ketika itu semua yang hadir pada hari ini, semua yang sedang menonton secara live, siapa saja yang saling menyayang kerana Allah, kitalah ketika itu bangun dan kita berada di bawah naungan Allah dan dijemput masuk ke dalam syurga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah dan silap. Dan last kali kita nak takbir 3 kali yang terakhir. Okey, bersedia semua? Saya tengok ada ramai artis veteran belakang, depan semua. Dan semua pun artis dari rumah tangga masing-masing ya. Kan kita banyak drama dalam rumah kan. Kita lah drama kingnya, drama queennya. Masya Allah. Okey, semua tarik nafas. Nak takbir sungguh-sungguh. Subhanallah, biar takbir ini bergema menebusi langit. Dan kita bertakbir kali ini bukan hanya pada lidah, dengan semangat juang yang mendalam, dengan cinta, dengan penuh perasaan kita bertakbir. Dan kita cuba bertakbir dengan membayangkan di hadapan kita adalah musuh agama Allah, musuh kita. Kita takbir insya-Allah dengan khusyuk, dengan ikhlas kerana membesarkan Allah. Okey, tangan semua ready. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih. Kalau boleh memang tak nak tak nak lepaskan Ustazah. Tapi itulah janji kita. Terima kasih Ustazah. Terima kasih atas perkongsian tadi. Kalau boleh Ustazah, Ustazah minta izin nanti Ustazah terus bergerak ya. Betul. Tapi sebenarnya apa yang Ustazah bagi pencerahan pada kita tadi memang sangat berapi-api. Alhamdulillah boleh Ustazah. Maknanya yang hari ini semuanya bersemangat. Memang mereka dah semangat, tapi Ustazah bagi lagi lebih semangat. Lemah-lemah iman kita sekurang-kurangnya kita tunjuklah kita ni membenci segala kekejaman dan juga kezaliman yang berlaku di bumi Palestin. Kalau tak boleh bersama, janganlah kita menjadi golongan yang menghadam, iaitu menentang solidariti ya. Apapun kebaikan yang kita buat, mestilah kita mujahadah Ustazah. Betul, mujahadah, bersungguh-sungguh. Mayakmal rizqal zarati khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah sekalipun, nescaya insya-Allah akan mendapat balasan seperti apa yang Ustazah cakap. Ustazah kalau boleh untuk tolong baca doa. Insya-Allah. Okey. Subhanallah. Subhanallah. Mic. Jadi tak apa, Ustazah tikkan dulu. Saya pun nak ucap terima kasih buat semua yang hadir. Saya nak pohon kemaafan kalau ada apa-apa kekurangan sepanjang majlis ni diadakan. Sekiranya makanan tak kena ke, cita rasa ke, tempat duduk sadar, music tu off dulu. Off. Ustazah nak baca doa. Okay. So kalau ada layanan ke apa-apa kurang, sebenarnya
majlis hari ini adalah majlis untuk baik rahmat untuk tahun 2023. Sebab selalunya kalau bulan November ataupun bulan Disember saya tak buat majlis sebab keadaan kat sini selalunya banjir. Jadi bila musim hujan tu saya tak buat. Jadi kalau apa-apa nanti kita akan buat kelas online saja ya. Kita akan teruskan kelas online kita. Dan terima kasih buat semua yang datang dimarahkan majlis di Baik Rahmat, majlis taklim ni. Jutaan terima kasih Ustazah. Okay, sebelum kita nak melabur kirah yang pertama kita nak Ustazah untuk bacakan doa. Dan selepas tu Ustazah terpaksa beredar. Tapi kita buat apa tahu, you all stay dekat sini. Saya dengan Ustazah akan pusing, fotografer akan ambil gambar kita. Okay. Sebab Ustazah tak sempat nak selfie dengan semua orang. Okey. Subhanallah, subhanallah. Mike Faiz. Mike Ustazah. Subhanallah. Doa ni namanya doa wahdah. Subhanallah, ini doa yang sangat semangat. Ini doa pejuang tau. Saya masa sekolah menengah saya dah hafal doa wahdah ni. Sangat suka. Lepas tu bila masuk universiti saya selalu memimpin doa wahdah ni. Dan mungkin di kalangan muslimat mungkin akan kali pertama. Ia bukan doa tanda tangan. Betul, saya baca dan muslimat sama-sama akan ikut sebab doa ini adalah doa pejuang. Dan doa ini doa kesatuan. Ini doa yang sangat menggerungkan musuh Islam. Subhanallah. Jadi saya akan baca dan muslimat akan sama-sama ikut. Nanti muslimat akan faham. Okey. Subhanallah, dia baca ni dengan nada semangat. Okey, sama-sama semangat ya. Sama ada nak buat gerakan tangan ataupun nak tadah tangan pun boleh. Tapi biasanya doa wedah ni kami akan baca dengan berdiri tegak. Boleh ke kuat? Ya, boleh. Okey, semua berdiri. Jap, sebelum berdiri duduk dulu. Kita ni macam dah semangat. Sebab dah berdiri nanti dah tak boleh duduk balik. Sebelum tu saya nak buat pengumuman. Sebab doa wedah ni memang kita akan rasa dia nada dia macam ni tau. Saya akan memimpin nada macam ni. La ilaha illallah. Cuba ikut. La ilaha illallah ilaha wahidah. La ilaha illallah wa nahnu lahu muslimun. Rasa tak? Rasa tak aura dia? Rasa tak meremang? Sebab itu dia memang sedap berdiri lepas tu dengan suara yang tegas. Sebab bukan semua perempuan boleh bawa dengan nada dengan suara yang tegas macam tu. Jadi Masya Allah, ini doanya adalah namanya doa wedah, maksudnya doa kesatuan, doa perjuangan, doa kita bersatu hati bersama dengan mereka. Tapi sebelum tu ada pengumuman dulu. Okey, turunkan adrenalin masing-masing. Okey. Pengumumannya begini. Wallahualam, saya tak tahu sebenarnya ada gerai ataupun bawa ni saja. Ada. Okey, muslimat, tadi kata nak bagi sokongan kepada ekonomi kan. Mungkin ada ramai yang tak tahu. Saya adalah CEO kepada Hijrah Group Sendian Berhad. Di bawah Hijrah Group Sendian Berhad ada 13 anak syarikat. 8 syarikat Sendian Berhad, ada 6 enterprise. Siapa yang selalu follow saya tahu bagaimana kami buat gerak gempur perjuangan ekonomi. Kami baru bermula, baru bertatih, tapi lebih kurang 4 tahun. Ada banyaklah berapa bidang, berapa cabang. Pada tahun 2024, saya mula merancang ada beberapa perancangan. Saya nak buat pengumuman apa? Kepada siapa yang ada duit, simpan saja. Ataupun macam manalah, kawan kepada orang ada duit, kepada orang ada duit ke, macam mana ke. Siapa yang nak melabur kepada syarikat kami. Sebab kami ada jentera yang nak kata kuat, insya-Allah kuat. Tenaga muda yang hebat. Kami ada semangat untuk berjuang dalam bidang ekonomi. Kami buat betul-betul sungguh-sungguh, bukan main-main. Kami ada lebih kurang 200 lebih staff. Mereka yang ada pengalaman dan sebagainya. Tetapi bila kita dah 4 tahun buat pelbagai perniagaan, Alhamdulillah kita boleh bertahan. Tiap bulan kena ada paling kurang 500,000 untuk kos operasi saja. 4 tahun kita boleh bertahan dengan pelbagai ujian. Cuma kita tak boleh nak grow big. Kita tak boleh nak membesar sebab kita tak berhutang dengan bank apa semua. Kita tak ada modal yang kuat. Kita tak ada modal yang kukuh. Tapi kami ada beberapa projek yang besar insya-Allah. Tapi
Mula saya sebelum ini ada pihak nak melabur. Mungkin ada pihak ustazah ada nak buat projek apa, saya nak melabur 200,000. Jadi kita akan bentangkan plan. Puan akan dapat 40% pada keuntungan ke macam mana 60%. Maksudnya pelaburan ni ini sebab ada orang ada duit tapi tak ada masa pun nak urus syarikat, tak ada masa pun nak urus bisnes. Urus bisnes sakit, urus manusia sakit, pening. Tuan-puan sekalian, siapa ada staf 5 orang pun dah pening. Kami staf 200 orang. Tapi kita kena lalui benda ni, kena buat. Sebab apa? Ramai kata nak berjuang jihad ekonomi tapi tak ramai yang sanggup. Buka bisnes 3 bulan tutup, setahun tutup. Kami dah bertahan 4 tahun lebih. Kami tahu sekarang waktunya kami sakit. Walaupun sentiasa cukup makan tapi berjuang, struggle. Cuma tahun depan kita nak ubah dah kaedah. Kita nak buka peluang. Mungkin ada ramai yang ada sekian-sekian. Macam mana nak hubungi? Macam mana nak hubungi ya? Semangat-semangat tiba-tiba tu kan. Nanti kita akan bagi macam mana? Saya sebut nombor telefon ni. Tapi ni untuk urusan ni ya. Siapa berniat untuk buat ni. Kami pun berniat nak buat koperasi. Mungkin ada orang nak menyumbang kecil-kecil. Lepas tu kita boleh kumpul modal. Tuan-puan, kita ada kilang, kita ada construction, kita ada publication, kita ada dalam bidang kilang kilang perabot, kita ada travel agency. Sebenarnya banyak bidang yang kami masuk dan kami masih struggle. Saya tahu depan saya ada ramai orang-orang yang hebat dalam berniaga. Jadi tolonglah kami, bantulah kami. Kita sama-sama buat kolaborasi, kita jadi lebih kuat. Saya ada kemampuan apa? Pengaruh, trust. Saya ada kemampuan tu, saya akan manfaatkan betul-betul untuk gerak gempur ekonomi. Kalau sebenarnya saya dilihat sebagai pendakwah, saya juga nak menjadi seumpama ibunda kita Sayyidatina Khadijah, Ratu Mekah, wanita hebat dalam bidang perniagaan. Sebab itu saya cabar diri saya sambung PhD. Sebab saya nak naik nilai tambah saya, nak ada trust yang lebih tinggi. Saya sebenarnya terlalu dah sibuk dengan anak dan semua. Tapi saya tahu, kalau tak ada orang lain nak buat, aku kena buat. Saya kena buat. Jadi subhanallah, saya nak bagi tahu, kalau ada siapa yang sudi bersama dengan perjuangan ekonomi, yang ada modal, yang ada kemampuan, anda boleh hubungi nombor. Saya sebut je nombor ni ya. Saya tak tahu awak bagi nombor siapa. Kena bagi satu nombor. Orang ni memang untuk tujuan ni je. Hitas ni, biar betul tak boleh hitas, tak boleh. Sudah. Awak fikir nombor saya akan umumkan lepas kita baca doa wedah, boleh? Boleh ya, masa tu Lepas dia orang bincang. Awak kena bincang. Ustazah kata ustazah nak satu nombor. Orang ni memang boleh entertain bab ni. Nombor ni jangan salah guna. Sebab apa? Kalau PA tu tersebar nombor, ramai orang luar masalah, nak itu, nak ini. Tak boleh. Ini urusan ni je untuk jihad ekonomi. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, pengumuman yang terakhir, yang kedua, kami ada baki HITAS, Hijrah Islami International School. Yang ini pun adalah perjuangan yang saya tak sempat nak cerita bagaimana sebenarnya kita nak buka HITAS ni. Bulan 1 tahun depan dah buka, bangunan semua dah ada. Tapi kami ada balance lagi 600,000. Bangunan semua hampir 4 juta kita dah settlekan. Tetapi 600,000 sebenarnya berakhir 3 hari bulan, lusa 2 hari lagi. Sebab kalau tidak kami kena penalti apa semua. Namun kita buat perbincangan, kami diberi masa tempoh 1 bulan lagi. Mustahil atau tidak kami nak kumpulkan 600,000? Tak mustahil. Tak mustahil 600,000. Tetapi saya perlukan sangat bantuan puan-puan sekalian. Saya ni macam merayu sungguh-sungguh dah. Sebab kami diberi bulan terakhir untuk settlekan 600,000. Di situ akan terbangunnya Okey, saya Asma Harun. Ada berapa orang Asma Harun di Malaysia? Ada seorang. Tapi saya nak melahirkan ramai lagi Asma Harun di kalangan perempuan dan lelaki. Sebab itu saya perlu ada tapak, saya perlu ada madrasah, saya perlu ada remaja yang nak dibentuk. Sebab kalau nak bentuk mak-mak dah terlambat dah ni. Saya perlukan remaja. Saya nak tumpahkan di situ. Saya nak bentuk ramai lagi pendakwah pejuang yang jauh lebih hebat daripada saya. Saya tak hebat pun. Saya nak mereka mahir dengan hadis Nabi, mahir dengan firman Allah sekian-sekian. Sebab tu Hijrah Islamic International School ini dibangunkan. Bangunan tu dah ada. Kita nekat beli bangunan yang cantik, bangunan yang hebat, supaya institusi pengajian seperti ini kredibiliti dia naik, wibawa dia naik. Bukan bila sebut tafiz, bila sebut pengajian-pengajian yang sebegini bangunannya dhaif, tidak. Sebab itu kredibiliti bila kita nak naikkan. Tapi ia bukan senang. Kami tak buat crowdfunding. Kami usaha cara sendiri. Kami dah bayar 2 juta lebih, hampir 3 juta. Kita balance 600,000. Siapa yang nak kejar saham ni, siapa yang nak jadi sebahagian perjuangan ni, anda berada di alam barzah, anda berada dalam kubur. Tetapi anak-anak yang menghafaz Quran di sini, belajar di sini, hafal hadis Nabi,
kita buat satu silibus yang insya-Allah luar biasa. Sebab saya nak buat silibus ni sampai saya pergi banyak kali ke Indonesia. Anda boleh cari Diniah Puteri. Sekolah itu dah berusia 100 tahun. Di situ dulu adalah pusat ketenteraan yang dibina oleh tentera Indonesia di kalangan wanita. Tempat memang hebat sangat sejarah Diniah Puteri, dan dia ada kaitan dengan Prof Hamka. Bila saya pergi sana, pelajar di sana ada kemahiran lebih daripada 30 kemahiran. Mereka fasih lebih 4 bahasa. Kurikulum mereka sangat hebat dari segi sains, dari segi teknologi. Mereka ke depan 10 tahun. Sebab itu bila saya tengok Diniah Puteri, kita bina MOU nak bina Diniah Puteri, maksudnya duta, maksudnya yang kecil di Malaysia. Dia akan ada silibus yang pelik sikit lah, tetapi kita tetap meraihkan SPM apa semua, itu pilihan. Tapi ada dalam tempoh 2 tahun, anak ini, tempoh 3 bulan, anak ini akan kemahiran apa, 6 bulan, apa perubahan pada diri anak ini, apa penguasaan, sampai begitu sekali. Sebab tu saya cakap saya tak mampu nak cerita, tetapi bantulah kami merealisasikan. Ada baki 600,000 lagi. Sebab kita akan buka bulan 1 ni untuk permulaan batch pertama, InsyaAllah. InsyaAllah anda akan bersama dengan kami. Ini ada perjuangan kita bersama. Allahu Akbar. Okey, nombor telefonnya adalah untuk semua, untuk hitas ni dan juga untuk ni, 010-318-7409. Saya ulang lagi sekali, 010-318-7409. 010-318-7409. Anda boleh tulis anda boleh tulis Jihad UAH. Gitulah. Kan tak tahu nak save apa kan? Jihad UAH. 010-318-7409. Jihad UAH. Siapa ada founder-founder produk ke apa, nak kolaborasi ke apa, kita boleh bincang semua laluan ni ya. Gitu. Subhanallah. Alhamdulillah gitu. Okey. Masya-Allah, kita akan bangun. Ini penutup betul-betul. Kita akan baca doa wahidah. Bangun terus balik. Subhanallah. Ya, nampak gaya macam tu. Bangun terus balik. Ambil gambar dulu. Subhanallah. Ya, betul. Jadi Datuk, kita tak ambil gambar tadi masa duduk. Okey, lepas ni ya. Okey. Doa apa? Doa wahdah. Okey, ready semua. Buat regangan sebab dah ada yang semut, ada yang kerengga. Kan? Okey, kami yang jadi nanti. Tapi kakak kawasan ni, dia orang tak boleh cakap apa. Okey, subhanallah, sekejap. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Okey, kakak kawasan tolong pegang boleh? Jangan bergerak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kat salwa kita. Masya-Allah. Okey, are you ready? Yes. Yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Okey. Comel semua. Ya, dengan bendera semua. Masya-Allah, Allah Akbar. Okey, bila saya baca doa ini, semua ikut dengan suara yang lantang dan semangat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilahan wahidan. Ilahan wahidan. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin. Walau karihal musyrikun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal kafirun. Walau karihal kafirun. Walau karihal amrikun. Walau karihal amrikun. Walau karihal zionis.
walau karihal Zionis, walau karihal Israel, walau karihal Israel, walau karihal zalimun, walau karihal zalimun, walau karihal munafiqun, walau karihal munafiqun. la ilaha illallah, La ilaha illallah, Rabbuna wa Rabb Rabbuna wa Rabb abaina al-awwalin, abaina al-awwalin. la ilaha illallah, La ilaha illallah, wahdahu wahdahu wahdah, wahdahu wahdahu wahdah, anjazahu wa'dah, anjazahu wa'dah, wa nasara 'abdah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah, wa azama al-ahzaba wahdah. falahul mulk Falahul mulk wa lahul hamd, wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit, wa yumitu wa yuhyi, wa yumitu wa yuhyi, wa huwa hayyun la yamut, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khair, biyadihi al-khair, wa huwa ala kulli shay'in qadir. wa huwa ala kulli shay'in qadir. Takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, takbir. Allahu akbar. Walillahil hamd. Subhanallah muslimat, maksud doa wahdah ini ya Allah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Tiada yang Maha Esa dan kami berserah kepadanya. Tiada Tuhan yang disembah selainnya. Kami tidak menyerah selain kepadanya. Kami mengikhlaskan tunduk kepadanya. Walaupun dibenci oleh musyrik, walaupun dibenci oleh kafir, walaupun dibenci oleh orang yang zalim, walaupun berhadapan dengan Amerika, walaupun berhadapan dengan Zionis, walaupun berhadapan dengan Israel, walaupun berhadapan dengan munafik, kerana tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan kami adalah Allah. Moyang Tuhan nenek moyang kami semuanya adalah Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa. Dia telah menunaikan janjinya. Dia telah memenangkan hambanya. Dia telah memuliakan tenteranya. Dan dia telah mengalahkan musuhnya. Bagi Allah segala kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Sedangkan dia maha hidup dan tidak mati dalam segala kekuasaan dan kebajikan. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang maha besar. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Masya Allah. Allahu a'lam. Masya-Allah, masya-Allah, khair Ustazah. Jazakallah khairan. Jazakallah ya. Pencinta ilmu. Baik, orang baik. So kita pusing kat berdiri. Saya dengan Ustazah akan pusing. Kita ambil gambar Oh, ramai lagi kat belakang. Pusing sikit. Pusing Ustazah. Pusing.